Kita selawatnya Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salli ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lagi Al-Faqir menggunakan kursi Syekh Ashraf Hamid Hasanain Al-Azhari di pada malam, iaitu demi ummuna Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardah, kami meniti jambatan cinta. Kerana daripada jambatan tersebut seakan-akan simbolik daripada tulang belulang kerja kuat keras ummuna demi melihat Islam ini, agama yang telah diperjuangkan dibawa oleh suaminya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kasih Allah, berkembang pesat dan juga maju dengan jayanya dan tidak akan terpadam cahayanya buat selama-lamanya. Sallu ala sayyidina Muhammad. Dalam adab kita berzikir, antaranya adalah seperti macam kita menghadap kiblat, contoh bagi yang mampu, ataupun berpakaian serba putih, ataupun pakaian tersebut adalah pakaian yang mencerminkan kebersihan, kekemasan, warna kerohanian dan juga sebagainya. Di samping itu juga, dalam zikir tadi adalah adabnya apabila sedang dibacakan dengan zikir, kita cuba untuk turut ikut bersama membaca ataupun menghayatinya. Maka kesan daripada impak zikir tadi bukan hanya sebagai zikir yang kita khususkan seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ataupun selawat saja. Bahkan sebesar-besar zikir, sedahsyat-dahsyat zikir sekali, iaitu menjadi aurat bagi orang arif billah, kemuncak dalam hidup mereka adalah Quran sekalipun, adabnya apabila mereka membaca tadi, mereka akan mengeluarkan suara dan melagukan. Dan antaranya adalah mereka akan ada al-wajdu, iaitu al-wajdu ni, iaitu dia rasa dapat daripada zikir tersebut kelazatan menikmati, lalu diterjemahkan perasaan tersebut ataupun dizahirkan perasaan tersebut dengan gerak tubuh badan. Macam itulah. Macam kita tadi cuba itu orang panggil kawai, baru betul. Bagaimana yang kata mengawal ketika zikir tadi, iaitu bila dapat al-wajdu, macam tu panggil kawai. Masih kawai tu, kalau tak kawai, perasan ni tongkat ni naik macam pedang tu, macam Arab di sana kan. Adapun kalau kita duduk buat macam tawadhu', kita duduk macam tak bergerak dan juga sebagainya, kita rasa depa di tengah seronok apa ni. Astaghfirullahalazim. Dia istighfar pula terhadap kita pujian Nabi SAW. Dia istighfar terhadap pahala yang dibuat pula. Itu kan pelik dan juga sangat pelik. Sebab tu Ustaz selalu cerita kisah ni, kisah Imam Junaid dengan seorang wali Allah. Imam Junaid yang hebat, bersama dengan seorang di sebelah dia juga adalah seorang wali, walaupun tidak seperti mana kewaliannya tadi macam Imam Junaid. Satu ketika duduk di dalam satu majlis, di dalam majlis tersebut dilantunkan puji-pujian buat Rasulullah SAW, dibacakan nikmat-nikmat Allah dalam bentuk irama yang begitu merdu sekali. Kan? Tiba-tiba bila dibaca dengan merdu sekali ni, yang wali Allah ni sebelah ni, yang ni wali Allah yang sebelah Imam Junaid ni, dia tak bergerak, dia duduk gitu. Orang lain sampai tahap berdiri dah sampai bergerak macam tu. Imam Junaid juga seperti wali Allah tadi masih duduk di sini. Tiba-tiba wali Allah ini bertanya kepada Sayyidina Imam Junaid, Sayyidut Ta'ifah Tasawuf, ketua wali zamannya bertanya, wahai Imam Junaid, saya nak tanya kamu, orang lain baca sampai dahsyat hati mereka ni, sampai bergerak habis dah. Sampai wajdun mereka ni sampai bergerak bergoyang bagaikan pokok-pokok yang ditiup angin kencang. Tapi saya tengok tuan langsung tak bergerak. Seakan-akan nampak macam tak bergerak lah. Kata Imam Junaid sebagai Sayyidut Ta'ifah, bahasanya begini. Dia menjawab dengan ayat Quran, iaitu wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, iaitu engkau melihat jibal, iaitu bukit-bukit itu tidak bergerak, kamu menyangka dia tidak bergerak, contoh gitu. Sesungguhnya dia bergerak
dengan cara gerakkan bagaimana awan yang bergerak perlahan. Orang tak perasan. Awan sebenarnya cuba perhati. Dia bergerak perlahan-perlahan. Gerak. Sebab apa? Ustaz bagi cerita, bagi faham beginilah. Dulu, pada kali pertama, Ustaz nak menangis ni, Ustaz kena dengar qasidah Mahabbah Rasul. Contoh itu. Dengar Mahabbah Rasul ya. Sampai dekat apa dia? Seekor unta datang berlari-lari, berlutut dan mengucup kaki Nabi. Mula menangis. Lepas tu lama-lama dia kena advance sikit. Dia naik sikit. Dengan maqal yang lain baru maqam tadi boleh. Boleh sampai pada maqam tu dengan maqal yang lain pula. Itu apa? Waktu tu kena dengar. Rindunya daku kepada bumi Madinah. Bila dengar tu ya, dah menangis. Lepas tu lama-lama, nak bagi menangis lagi kuat ni, dia kena storynya qasidah apa waktu tu? Waktu tu adalah qasidah Hamko bolana ya Rasulullah, Hamko bolana ya Habiballah. Kemudian lepas menjangkau Hamko bolana, nak menangis pula dengar-dengar qasidah apa pula? Kena dengar qasidah Hanya Allah Maha menyaksi namamu yang berada di hati. Diciptakanku mencintaimu. Lepas pada tu naik lagi. Kalau kata nak menangis, mesti kena dengar qasidah Fartil Hub. Waktu tu dengar, apakah mata punyai hasrat ingin melihat selain Nabi Muhammad, kiranya Tuhan sudi bertemu. Qasidah itulah yang waktu tu kata kemuncak asal habis kot. Qasidah ni adalah yang boleh bagi menangis. Lama-lama baca qasidah Fartil Hub, dia tak jadi nak menangis tu. Naik satu lagi nak sampai capai maqam, iaitu sampailah kepada qasidah apa? Hatiku merindui Sayyidi Ahmad al-Badawi, membawaku bertemu Nabi yaqadha dan juga mimpi penat. Sungguh anggota menterjemahkan cinta. Macam itulah keadaan sikit demi sedikit. Tapi kalau seorang tu dengan zikir tadi dia tak terkesan langsung, Ustaz baik sangka lah, Ustaz baik sangka. Kalau dengar zikir orang tengah seronok gerak, dia langsung tak bergerak, Ustaz ingat dia dah capai pada tahap ketua wali macam Imam Junaid tu tadi. Sebab apa? Dia langsung, saya macam Imam Junaid, saya dah sampai tahap macam zikir-zikir macam ni tak boleh, saya gerak sikit pun tak boleh. Kalau nak lagi power lagi. Zikir tadi yang kita baca tadi, Radina ya Bani Zahra, kalau dibaca oleh Abu Sya' di depan rakyat Mesir, habis menari itu, tarian mereka tu sebagai seorang yang sudah pun macam kita panggil apa, macam orang yang sudah berada kemuncak kegilaan malam tu. Kalau orang tengok kata gila mereka ini. Gila dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Junaid pun bertanya kepada kawan sebelah dia, yang kamu tanya saya ni. Tengok Bukit Bukau memang sebagai pacang bumi, namun begitu bergerak untuk berzikir bersama Nabi Allah Daud. Jadi biasakan setiap kali bila dengar zikir, saya nak beritahu, badan paling kurang macam ni. Sebab orang kalau ngapal Quran, ngulang Quran pun mesti dia macam ni. Dia pegang handphone nak tahu dia baca Quran atau tengok WhatsApp, Facebook, tengok tak badan dia. Kalau dia pegang handphone duduk itu, maksud dia mengulang Quran. Tak pernah dia tengok YouTube dia nak. Awak ni tak pernah ada. Sebab itu adalah kehebatan zikir. Seperti mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah katakan, saya masih teringat kami bersama dengan sahabat-sahabat dulu, sahabat Rasulullah sallallahu semua. Kami duduk dalam satu halaqah. Kami pernah sampai berdiri, kami berzikir, zikrullah sehingga kan bergerak kami seperti mana angin yang seperti pokok yang ditiup angin. Tengok macam mana pokok tiup angin. Maksudnya seakan-akan ibarat zikir itu umpama angin yang datang. Kita adalah umpama pokok yang mana dia ini sebagai
nak lekat akar pada bumi saja. Kena tolak sagi mai sini dan juga sebagainya. Jadi kalau pokok boleh bergoyang, kalau bukit boleh bergoncang, kalaulah hati manusia juga tidak dapat bergoncang tadi ataupun hadir pada detik dalam hatinya, maka seakan-akan dia lebih keras daripada batu. Hati kau keras, Syul. Kau sangat keras, kau. Okey? Sol. Jangan keras hati sangat. Okey, baik.